أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أبان العباد منهج التربية في القرآن المجيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله للإصلاح والتأديب وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk menyambung perbahasan kita yang kita ambil daripada kitab Fiqh Haji, bahasan muamalat, tajuk hibah. Hibah ataupun dalam bahasa Melayunya kita boleh takrifkan sebagai anugerah, pemberian. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak menggunakan kata hibah. Antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u az-zukur. Dia menggunakan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikenakannya, dan dia mengurniakan anak-anak lelaki pada siapa yang dikenakinya. Dan firman Allah SWT juga, wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu. Surah Al-Imran. Mudah kita fahami daripada dua ayat tadi, pentarifan hibah di sudut bahasa adalah sesuatu pemberian bukan kerana tanggungjawab tertentu, dan pemberian ini memberi manfaat kepada orang lain. Sebab kalau beri pemberian ada sifat bertanggungjawab, maka ianya bukanlah hibah, bukanlah pemberian. Hibah ni mestilah bukan tanggungjawab di sudut bahasa. Contoh, macam kita belikan makanan untuk isi kita, belikan makanan yang dimakan, belikan pakaian, sediakan rumah, maka ianya tidak dianggap sebagai hibah, sebab ianya berkait rapat dengan tanggungjawab. Bila tanggungjawab seorang suami kepada isteri, maka ianya namakan nafkah. Kalau kita berikan tenaga kita kepada bos kita bagi kita upah. Jadi sebab apa kita keluarkan tenaga kita? Sebab kita diupah, tanggungjawab kita, maka ianya tidak namakan sebagai hibah, bukan pemberian. Sebab tu kita tak boleh guna istilah saya tolong je syarikat ni, kita dapat gaji. Tolong kan, tolong je dapat gaji. Saya ada satu cerita tentang tolong ni tuan-tuan. Dulu saya ada seorang pekerja ni bagus, seorang perempuan, sangat bagus, cuma ada perangai panah baran sikit. Ada panah baran sikit, tapi buat kerja memang bagus, bersih, teliti sebagainya. Cuma panah baran. Jadi satu hari saya pergi kedai, ada seorang yang pekerja, dia tak datang lagi. Saya tak tahu. Kebetulan hari tu ramai sangat orang ke kedai. Saya ni ada hal, cuma nak singgah tengok keadaan kedai macam mana. Jadi saya terpaksa lah buat kerja kedai tu. Sampai pukul 2 petang lebih kurang. Saya pun mesej dia, awak kat mana? Kenapa tak beritahu saya tak datang? Atau datang lambat, kenapa tak beritahu saya? Orang ramai, nasib baik saya ada kat kedai. Dia pun marah. Dia senaraikan semua kerja yang dia pernah buat. Saya tolong ustaz beli barang, saya tolong ustaz potong bawang, saya tolong ustaz potong timun, saya tolong ustaz masak nasi, saya tolong ustaz buat sup. Semua tolong. Lepas saya tolong semua ni, saya datang lambat sehari je, ustaz nak petikaikan saya. Saya tanya je, bukan marah, belum marah kita tanya.
Tolong. Maksud dia pakai istilah tolong. Saya tanya dia. Saya nak tanya satu perkara. Pernah tak awak tak dapat gaji? Awak tolong pernah tak dapat gaji? Lebih masa dapat tak allowance? Dapat. Jadi awak bukan tolong saya, awak bekerja dengan saya. Saya bayar gaji, awak bagi tenaga. Tapi jadi tak boleh kita anggap yang kita membantu. Maksudnya kerja kita ni bantu je. Sedangkan kita dapat gaji tak? Bukan. Tanggungjawab kita kena buat. Bagaimana dalam kerangka tugas kita, dalam waktu kita bekerja, sepatutnya kita tak boleh pertikaikan apa yang perlu kita lakukan sebab itu tugas kita. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Jadi begitu. Hibah ni asalnya apa? Habba yahibu hibbatan. Asalnya daripada tiupan, dari sudut bahasa asalnya daripada tiupan. Habba. Tiupan. Okey, daripada sudut istilah, hibah adalah satu pemberian, tidak kisah daripada siapa kepada siapa. Tapi bukan tanggungjawab. Bukan bersifat tanggungjawab. Sama ada kepada orang kaya kepada miskin, atau orang miskin kepada orang kaya, sama ada dilakukan untuk dapat pahala ataupun tidak. Dan bukan sebagai penghargaan, bukan sebab penghargaan satu, dan bukan sebab kesian. Sebab apa bukan sebagai penghargaan? Hibah ni pemberian biasa, kita bagi je. Tak ada apa sebab, saja bagi. Kalau kita bagi untuk menghargai dia, maka daripada hibah tadi bertukar namanya menjadi hadiah. Kita bagi, ada guru kita, tiba-tiba kita jumpa, ya Allah ada guru aku, kita pun beli makanan, kita bagi kat dia. Bagi tu bukan bagi sesaja. Bagi sebab untuk hargai dia. Bagi supaya dia sayang kepada kita, dia ingat kita. Contoh ya. Jadi bagi sebagai penghargaan, maka ianya dinamakan sebagai hadiah. Hadiah. Ada satu lagi. Kalau kita bagi sebab kesian. Tengok orang susah, kesian. Jadi bagi tu tujuannya kesian. Bukan sesaja nak tolong dia, kesian. Tengok nak beli baju anak tak mampu, kita pun bagi duit beli baju anak. Sebab apa bagi tu? Sebab kesian. Jadi kalau sebab kesian, namanya sedekah. Namanya sedekah. Sebab tu istilah ni penting. Sebab tu tak sesuai kita nak bagi wang besar-besar, kita guna istilah sedekah. Tak sesuai kita guna kalimah sedekah. Sebab sedekah ini adalah pemberian sebab kesian. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Sebab sedekah ni, kalau kita bagi sedekah, orang yang menerima sedekah orang yang ada kekurangan lah. Dan Nabi adalah orang yang sempurna. Allah SWT jadikan Nabi sempurna. Jadi Allah SWT haramkan sedekah kepada Nabi dan keluarga Nabi. Jadi Nabi dan keluarga Nabi haram menerima sedekah. Kalau namanya sedekah tak boleh terima. Lepas ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Allahumma salli alaihi wasallam. Nama siapa saya lupa. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Jadi dia bagi pada Nabi. Nabi kata apa ni? Dia kata ini adalah sedekah. Nabi tak ambil. Dia pun balik. Hari yang lain dia datang, benda yang sama dia bagi Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata apa ni? Dia kata ini adalah hadiah. Maka Nabi Muhammad SAW menerima hadiah tersebut. Dan Nabi SAW pernah berkata, huwa alaiha sadaqah
daging ini sedekah baginya. Wa huwa lana hadiyah. Tapi bagi kami, bagi Nabi, ianya adalah satu hadiah. Jadi Nabi tidak menerima sedekah. Namun ada isu tuan-tuan. Bila kita kata Nabi dan keluarga Nabi tidak boleh atau haram menerima sedekah, bagaimanakah keluarga Nabi yang ada pada zaman sekarang? Jadi ada perbahasan yang panjang daripada ulama-ulama kita. Cuma saya suka satu kesimpulan yang mereka ambil, kata saya daripada Syekh Al-Qaradawi. Syekh Al-Qaradawi kata zaman sekarang ahli bait keluarga Nabi boleh menerima sedekah. Zaman dulu tak boleh, zaman sekarang boleh. Sebab apa zaman sekarang boleh? Ilahnya dia kata sebab zaman dulu harta rampasan perang ada bahagian untuk keluarga Nabi. Harta rampasan perang ada bahagian untuk keluarga Nabi. Sekarang sudah tidak ada harta rampasan perang. Jadi bila keluarga Nabi ada hak, maksud keluarga Nabi yang susah ni akan dibantu dengan harta rampasan perang. Sebab tu bila kalau kita ingat cerita yang saya selalu ulang, bila mana Nabi datang harta rampasan ke rumah Nabi, kan? Antara orang yang datang jumpa Nabi adalah anak kesayangan Nabi, iaitu Sayyidatina Fatimah. Dia datang. Dia ada hak tak untuk dapat? Dia ada hak untuk dapat. Sebab sebahagian daripada harta rampasan perang itu untuk keluarga Nabi. Tapi Nabi kata, aku tidak akan berikan kau harta ini selagi mana ahli sufah kelaparan. Orang dulu tuan-tuan, Nabi sikap dia, anak dia bab nikmat ni hujung sekali. Bab nikmat hujung sekali. Dah tak ada wang dah, baru bagi pada anak dia. Tapi bab pengorbanan tuan-tuan, keluarga Nabi ni paling depan sekali. Kalau terpaksa berkorban benda yang tak tu, maka keluarga Nabi orang yang paling depan saya Nabi letak. Sebab tu kita lihat banyak pertempuran. Antara orang yang bertempur adalah anak-anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Antara orang yang bertempur dulu sebelum lawan tu, dia ada one by one. Jadi orang yang mula-mula pergi ni adalah sepupu Nabi, anak-anak Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dan orang yang paling kerap bertempur di barisan paling hadapan adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bab pengorbanan keluarga dulu. Tapi bab nikmat keluarga hujung sekali. Tu sikap Nabi Muhammad SAW berbeza dengan kita. Waliyadzubillah. Minta kita di sini yang ada dalam masjid ini tidak bersikap sebegitu. Kita kalau dapat pegang apa-apa jawatan, sebahagian daripada kita, bukan di sinilah, sebahagian daripada umat Islam zaman sekarang, kalau dapat apa-apa jawatan, apa-apa keluarga dia dulu. Betul tak? Dapat bantuan, keluarga kita dulu. Semua keluarga kita dulu. Dah tak ada keluarga kita, baru orang lain. Kalau kita berkuasa, pilih orang untuk satu jawatan, pilih keluarga kita dulu. Bukan orang yang berkelayakan dulu. Keluarga kita dulu. Kan, dah tak ada keluarga kita, baru pilih orang lain. Itu bukan sifat dan bukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan dari tadi, fahamlah kita pada zaman Nabi, keluarga Nabi ni berhak, ada peruntukan yang Allah SWT peruntukkan mendapat harta rampasan perang. Jadi kalau susah dibantu dengan harta rampasan perang. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada harta rampasan perang. Jadi sebab tu ulama-ulama kontemporari berfatwa ahli bait zaman sekarang boleh menerima zakat. Dan saya lihat itu juga dipraktikkan di Pahang. Di Pahang. Maksudnya ahli bait Nabi yang susah diberikan zakat. Bukan susah nak kenal ahli bait Melayu ni. Kalau Arab Mesir susah tuan-tuan. Arab Mesir tak ada nama Habib ke Said ke. Kita ada Said, nak nampak Said tahu. Dapat tak zakat? Dapat zakat. Boleh tak? Boleh. Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Okey.
Okey, baik. Dalil hibah dari sudut syarak. Tadi kita baca dalil dari sudut bahasa. Di syarak surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fi riqab." Kebajikan yang sebenar bukanlah dengan cara kamu hadapkan muka kamu ke arah timur dan ke arah barat, seperti mana yang orang Yahudi dan Nasrani buat. Akan tapi kebaikan yang benar adalah beriman kepada Allah SWT, beriman pada hari kiamat, para malaikat, segala kitab dan para nabi, serta mengeluarkan harta sedangkan dia menyayanginya. Tengok ayat ni, serta mengeluarkan harta sedangkan dia menyayanginya. Fahamlah kita kat sini, harta yang paling afdal untuk kita infakkan adalah harta yang paling kita sayang. Harta yang paling afdal, saya ulang, yang paling afdal untuk diinfakkan adalah harta yang paling kita sayang. Jadi kalau nak bagi tu, mana yang paling baik? Yang paling kita sayang. Nak bagi baju, yang paling kita sayang bagi. Kepada siapa? Tengok urutan ni. Pertama kepada kaum kerabat. Nanti kat belakang akan ada bahasan yang detail tentang pembayaran kepada kaum kerabat. Maksudnya, harta yang paling afdal diinfakkan adalah harta yang paling kita sayangi kepada siapa? Kepada kaum kerabat kita yang memerlukan. Jadi pahala sedekah kepada kaum kerabat lebih besar berbanding pahala sedekah kepada orang lain. Sebab tu nak sedekah ni, nak sedekah, nak infak, nak hibah, nak hadiah, paling afdal orang yang paling rapat dengan kita. Tengok keluarga kita, adik-adik kita susah tak? Tak maaf cakap, kadang-kadang kita boleh hantar duit jauh-jauh, pergi sana, tapi adik-adik kita kesusahan. Bukan tak boleh, tapi tidak afdal. Yang paling patut kita bantu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tengok jiran-jiran kita, ada yang susah tak? Tengok adik-adik kita, ada yang susah tak? Seperti mana buat baik dengan orang paling dekat lebih besar pahala berbanding buat baik dengan orang yang jauh, begitu juga buat dosa dengan orang yang dekat lebih besar berbanding buat dosa dengan orang yang jauh. Kita buat dosa dengan adik-adik kita, tak sama kita buat dosa dengan kawan kita. Tak sama kita buat dosa dengan orang tepi jalan. Kita buat dosa dengan jiran kita, tak sama kita buat dengan dosa dengan orang yang kita tak kenal atau orang yang tinggal jauh daripada kita. Jadi tu kita kena perhatikan. Wal yatama, dan orang anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang bermusafir, yang terputus bekalan, orang-orang yang meminta. Nabi juga suruh, Allah SWT suruh juga kita bantu orang yang meminta. Nabi Muhammad SAW, kita tahu kita tak mampu ikut semua sunnah Nabi, tapi mungkin kita boleh praktikkan di sebahagian keadaan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah datang orang yang minta pada dia melainkan Nabi akan bagi. Melainkan kalau Nabi sudah tak ada apa-apa, Nabi tak bagilah. Tapi kalau Nabi ada, Nabi akan bagi. Saya tengok subhanallah, dia seorang ustaz. Zaman saya kat Mesir, kami panggil wali. Ustaz ni dahsyat. Nama dia Ustaz Bashir. Tuan-tuan tak dengar? Tak pernah dengar kan? Ustaz Bashir Kelantan. Umur dia sekarang 36 tahun. Ustaz Bashir, dia ada satu pondok dekat dengan pondok Rubuh Tawafah, dia buka pondok. Saya pernah tinggal serumah dengan dia. Dia memang orang yang praktikkan hadis ni, ayat Quran ni. Kalau ada orang yang minta, dia akan bagi. Pernah sekali, banyak kisah Ada Arab datang, cantiklah kopiah kau.
Boleh tak bagi aku? Dia buka, dia bagi tuan-tuan. Ada seorang kawan jumpa tepi jalan. Ya Allah, Ustaz Bashir cantik ni jubah. Tuan-tuan jangan minta ke saya sebab saya tak suka Ustaz Bashir, saya Saiful Bahri. Cantik ni jubah. Dia memang perhatikan. Macam mana saya nak dapat jubah macam Ustaz Bashir ni? Dia buka jubah tuan-tuan pakai singlet. Jalan ni. Buka jubah saya nak ambil jubah. Sebab tu kami dulu kat rumah kalau nak apa-apa makan, nak bergurau kami bergurau senyap-senyap. Jangan bagi Ustaz Bashir dengar. Ustaz Bashir ni dia duduk di bilik saya. Puaslah saya tuan-tuannya. Antara waktu yang paling banyak baca kitab ni zaman Ustaz Bashir lah. Sebab apa? Sebab saya sebilik dengan dia, tak darah lah. Dia ajak kita baca kitab, kadang kita penat. Nak tolak segan. Kawan-kawan lain kunci pintu tuan-tuan. Nakal orang Saya seorang. Duduklah. Ingatkan balik 10 malam boleh duduk dah. Tak baca kitab sampai pukul 12. Saya ingat dia pernah ajak saya baca majmuk. Ala kulli halin ni tuan-tuan. Satu hari kami bergurau. Biasalah tuan-tuan, kadang-kadang kita nak suruh kawan kita belanja. Itu gurau kawan-kawan kita kat orang tamu. Ya Allah, berikanlah kami pizza daripada tangan sipulan-sipulan. Sebut kawan kita ni. Kawan kita pun doa juga. Ya Allah, berikanlah pizza 2 kali ganda daripada tangan Saiful Bahri. Semua doa. Siapa nak keluar belanja ni? Kami tak perasan tuan-tuan, rupanya Ustaz Bashir tu dengar. Dan bilik dengar. Apa dia buat tuan-tuan? Dia keluar senyap, balik dia beli pizza tuan-tuan. Subhanallah Orang yang sangat hebat. Saya ingat satu hari kadang dia pergi 3 negeri. Tuan-tuan bayang, mengaji. Pagi sini, malam sini, sampai rumah pukul 10 malam. Saya pun nak lintuk. Dia kata, Saiful Bahri jom baca kitab. Baca 12 pagi, 12 malam. Jadi 4 pagi dia mesti tahajud. Setiap malam mesti tahajud. 4 pagi mesti tengok muka dia tahajud Dia kejut kita tidur. Pukul 5 dia kejut lagi. Bangun. Nanti tak sempat sembahyang malam dah tahajud. Subhanallah Orangnya hidup lagi tuan. Seorang yang sangat hebat. Dia memang betul-betul praktikkan ayat. Tapi kita kalau tak mampu, tak payahlah buat macam kita. Macam dia kan, jenuh kita kan. Bawa beli kita, orang cakap cantik je kita, bagi akulah, bagi kita. Saya yakin Ustaz Bashir tu kalau minta dia akan bagi kita. Sebab tu dia hidup dalam keadaan yang sederhana. Apa-apa orang minta dia akan bagi. Itu sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak boleh, semua sebagian dah tuan-tuan. Iklan lalu minta madrasah. Duit tak banyak dalam bank kita. Kita gaji kecil, transfer RM1, tak apa. Tuan-tuan yang risau, sekarang RM1 ni tak kena cas lah. Saya IMB ke apa tak kena cas. Siapa RM1? Datang lagi RM1. Datang lagi RM1 sekurang-kurangnya kita beramal dengan sebahagian daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebahagian daripada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiran minal ansar. Kanas lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayaskina." Rasulullah SAW ada beberapa orang jiran daripada kalangan Ansar yang punya unta atau kambing yang bersusu. Mereka selalu beri susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda memberi kami minum daripada susu tersebut. Jadi soal pemberian ni memang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Di samping Nabi Muhammad SAW menggalakkan kita untuk memberi, Nabi juga memberi peringatan bagi orang yang menerima. Apa peringatan Nabi? Nabi bersabda yang ayatnya untuk perempuan secara khususnya dan untuk lelaki secara umumnya. Sebab perempuan yang banyak buat benda macam ni. Jadi kalau tuan-tuan tengok ayat Al-Quran atau hadis, kalau dimulakan dengan perempuan, maksudnya perempuanlah yang punca atau banyak buat dosa tu. Kalau mula dengan lelaki, biasanya lelakilah yang punca atau banyak melakukan dosa tersebut. Kan? Sebab tu dalam bab zina bermula dengan az-zaniyah, perempuan yang berzina.
Sebab perempuan punca zina. Antara punca zina yang paling besar adalah perempuan. Kalau bab mencuri, as-sariqu was-sariqatu. Pakai muzakkar dulu, lelaki dulu. Jadi dalam ni Nabi tegur khusus untuk orang perempuan dan umum pada orang lelaki. Ya nisa'al musliman la tahkiranna jaratun bi jaratiha walau firsina syah. Wahai wanita-wanita, janganlah seorang jiran perempuan memperlekeh atau menghina pemberian jiran wanita yang lain, walaupun yang diberi itu hanyalah tapak kaki kambing. Tapak kaki kambing. Tapak kaki kambing. Jangan memperlekeh pemberian tersebut. Sebab tuan-tuan, hakikat. Ini kita cerita pasal hakikat. Hakikat yang beri itu bukan dia. Dia hanya pengantara. Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Jangan kita sekali memperkecilkan. Ini je bagi. Macam ni je. Nak bagi lauk kat orang, kaki kambing je. Kaki kambing. Kaki kambing je. Buruk tu pangan. Bagi kambing. Bagilah benda okey sikit. Bagilah peru. Bagilah rusuk. Ni kaki kambing je bagi. Nabi tegur. Kalaulah jiran pun Nabi larang, Nabi anggap satu dosa yang besar, apatah lagi kalau kita lakukan pada orang terdekat dengan kita, memperlekehkan, memperkecilkan biar orang. Contoh siapa? Contoh isteri yang memperkecilkan pemberian suami. Isteri yang memperkecilkan pemberian suami. Suami dia mampu bagi tu je. Dia balik ini je. Kawan saya. Kan kawan saya kan. Suami bagi. Gelang. Setengah kilo gelang. Awak bagi cincin satu je. Ini je awak bagi. Ini je. Sikap merendah-rendahkan pemberian wang Nabi Muhammad SAW larang dalam satu hadis yang khusus. Ada dua benda yang besar tuan-tuan. Yang pertama, kita merendah-rendahkan pemberian wang. Orang bagi ini je, sikit je. Ini je boleh bagi. Ajak makan kat rumah, ayam masak kari je. Baik makan kat rumah aku je. Ingatkan kambing, ayam je. Yang kedua, mengungkit-ungkit. Ungkit ni tuan-tuan, satu benda yang besar tak? Tadi pada orang yang menerima dah bagi, dilarang kita memperkecilkan pemberian orang. Bagi orang yang beri pula, dah memberi, jangan ungkit. Jangan ungkit. Sebab tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan puan-puan kena ingat, pahala itu boleh terbatal sebab kita mengungkit dan menyakiti orang yang kita bagi. Allah SWT boleh bagi pahala, betul. Allah SWT juga boleh batalkan pahala. Hatta suami isteri tak boleh mengungkit. Ungkit je sia-sia tuan-tuan. Sia-sia kita buat baik. Sebab tu kalau marah senyap. Jangan cakap dulu saya bagi ni, dulu saya bagi ni, dulu. Ada kawan saya kena tak? Berbelas tahun lepas punya pemberian, isi dia ungkit ni. Dulu saya macam ni, awak susah saya bagi, awak susah saya bagi. Kan? Jangan ungkit, marah macam mana pun jangan ungkit. Kita fikir dengan cara ungkit kita sakiti dia. Tapi kita lupa, dengan sebab kita ungkit, pahala kita akan terbatal. Macam tadi ni saya lupa ya. Dengan mengungkit dan dengan menyakiti orang yang kita bagi ni akan terbatal. Cuma ada 4 je golongan, ada 4 yang tidak batal kalau dia mengungkit, pahala tak batal. Yang pertama apa? Yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah semua bagi pahala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengungkit tak berdosa. Boleh mengungkit tidak berdosa. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh ungkit. Sebab tu kaum Ansar
ketika mana selepas pembukaan kota Mekah ada satu peperangan. Jadi kebanyakan harta tu Nabi bagi pada orang Mekah, keluarga Nabi lah, mu'alaf. Yang baru masuk Islam Nabi bagi. Sedangkan orang Ansar Nabi tak bagi banyak, Nabi sikit je. Jadi ada orang Ansar yang kecewa. Dia kata, yelah, Nabi dulu waktu susah dengan kita, waktu senang sekarang harta semua bagi dekat ahli keluarga dia. Nabi tidak bermaksud bagi pada ahli keluarga dia. Sebab yang Nabi bagi tu orang Mekah yang baru masuk Islam. Tak kisahlah daripada kalangan keluarga dia ataupun tidak. Tapi kan keluarga Nabi kan ramai di Mekah. Nabi kata apa pada orang Madinah? Tidakkah kamu ingat dulu kamu berada dalam kegelapan, aku datang bawa cahaya. Nabi sebut apa nak bagi, dan Nabi tidak mengapa. Yang ketiga siapa tuan-tuan? Ibu bapa. Kalau anak dah besar sombong, mak bapak ungkit, ungkitan daripada ibu bapa tidak membatalkan pahala. Kau dulu belajar, ayah yang tanggung. Sekarang baru pakai kereta dia dah sombong dah. Adik susah sikit tak nak tolong, keluarga susah sikit tak nak tolong. Tak boleh tolong sikit, tak boleh bagi masa sikit. Dulu ayah kecil-kecil bagi masa banyak, ayah kerja untuk awak je. Contoh. Tak batal pahala ayah. Mak bapak boleh ungkit. Tapi kalau anak ungkit pada mak bapak, batal pahala. Tak boleh. Saya dulu dah tolong mak dah, buat macam ni, buat macam ni. Itu pun mak nak ni lagi. Batal pahala, tak boleh. Yang keempat siapa tuan-tuan? Guru. Jadi guru boleh mengungkit. Kadang-kadang orang tak sedar diri tuan-tuan. Pertama kalau orang yang baru dapat kita kata apa baru dikenali orang, fresh, baru habis belajar, orang kenal, kadang-kadang sombong. Guru boleh ungkit. Tengok dia baru pandai sikit, salah. Dengar orang baca, ini benda macam ni pun tak tahu. Lepas huruf jar pun boleh baca dari depan. Ini sepatutnya boleh baca dari atas, ada ke patut baca bawah. Kadang dari depan orang tegur. Ini macam ni. Kalau guru dengar, guru dia boleh ungkit. Awak dulu pun tak tahu apa-apa, saya ajar awak bawa pandai. Jangan sombong sangat. Awak dulu pun baca salah juga. Awak dulu pun baca kitab salah juga. Salah baris, salah faham, salah terjemah, semua salah. Tapi saya yang ajar awak sampai awak jadi macam ni. Jadi manusia jangan sombong. Boleh. Kalau guru yang ungkit, tidak membatalkan pahala. Jadi dua perkara ya. Yang memberi jangan mengungkit, yang menerima jangan memperkecilkan pemberian. Okay, baik. Ada satu hadis lagi tuan-tuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila dira'in aw qura'in la ahbabtu. Walau uhdiya ilayya dira'un aw qura'un la qabiltu." Kalau saya dijemput untuk makan lengan atau betis. Lengan kaki depan lah tuan-tuan. Sini. Kaki kami depan, betis kaki belakang. Kalau kita panggil dua kaki, Arab depan panggil zira', belakang dia panggil qura'. Nescaya aku akan menyahut panggilan tersebut. Kalau aku dihadiahkan zira' atau qura', betis kaki depan atau kaki belakang kambing, nescaya aku akan terima. Jadi antara bahagian kambing yang paling Nabi suka adalah kaki kambing. Satu, sebab kaki kambing ni cepat masak. Kan, cepat masak. Contoh kalau masak kambing, orang tak sabar nak makan, cari dulu bahagian kaki. Dia cepat masak berbanding bahagian-bahagian lain. Jadi Nabi suka makan kaki kambing. Jadi kalau kita niat makan tu, makan kaki kambing sebab Nabi suka makan kambing, kita pun suka sebab Nabi suka, kita makan dapat pahala. Kita makan kambing tu dapat pahala. Sebab Nabi suka, maka kita pun suka, kita dapat pahala. Nabi sangat suka tuan-tuan, sampai satu hari Nabi duduk di rumah sahabat hidangkan kambing lah. Nabi kata ambil lah lengan atau betis. Dia ambil satu. Nabi tanya ambil lagi, habis makan?
2. Ambil lagi, 3. Ambil lagi, 4. Nabi makan, Nabi tanya lagi, ambil lagi. Sahabat tu kata, ya Rasulullah, mana ada kambing ada 5 kaki? Nabi bagi 4 dah. Nabi kata apa? Kalau kau dengar cakap aku tadi, kau ambil ni, saya kada. Maksudnya kalau kau dengar tadi, ambillah 10 kali pun saya kada. Tapi sebab kau tanya balik, kau jawab balik, tak ada dah. Jadi itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi seperti mana yang kita telah bincang sebentar tadi, pemberian yang paling afdal adalah pemberian kepada orang yang paling dekat dengan kita, keluarga kita. Sama juga nak sumbang, tuan-tuan, kita nak sumbang pada apa? Pada masjid, contoh. Masjid mana paling afdal? Masjid yang selalu kita sembahyang, yang dekat dengan rumah kita. Masjid ni paling afdal. Maksudnya, kalau ada orang iklan nak bina masjid dekat Kedah, contoh, dalam keadaan masjid kita pun sedang dibina, jadi mana paling lagi besar, tuan-tuan? Kalau kita infakkan duit pada masjid kita. Tu, pada masjid kita. Jadi pemberian kalau pada manusia, pada siapa yang paling patut kita bagi, paling patut kita bagi adalah kepada saudara mara. Allah SWT berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah wahai manusia kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namanya. Takutlah dengan Allah. Serta peliharalah hubungan kaum kerabat. Jadi antara cara untuk memelihara, mengeratkan hubungan kaum kerabat adalah dengan bagi hadiah, tuan-tuan. Biarlah orang marah macam mana kita, bagi hadiah. Jadi kalau saudara kita marah kita bagi hadiah. InsyaAllah dia akan jadi baik kita. Dan perkara ini juga menjadi amalan Rasulullah SAW. Apa sabda Nabi? Apa kata Nabi? Nabi kata, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi asrih falyasil rahimah. Siapa yang mahu diluaskan rezeki serta dipanjangkan umurnya, nak rezeki murah, maksudnya kita susah ni, nak Allah SWT mudahkan rezeki kita. Kita sakit ni, nak Allah SWT panjangkan umur kita, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Antara cara menghubungkan silaturahim adalah dengan memberi. Apa maksud silaturahim? Saya rasa saya dah pernah sebut sebelum ni. Silaturahim ada dua perkataan. Pertama silah, yang kedua ar-rahim. Apa itu silah? Silah ni maksud hubungan, ikatan. Rahim, ikatan yang berkaitan dengan rahim. Kita dengan abang kita, ada tak ikatan silaturahim? Ada. Sebab apa? Sebab kita ni bertemu di rahim mak kita. Kita dengan sepupu kita, ada tak ikatan silaturahim? Ada. Apa ikatan silaturahim yang kita dan sepupu kita bertemu di rahim nenek kita? Untuk kaum keluarga. Kalau dalam bahasa Melayu umum, tak kisah untuk sesiapa pun. Tak kisah untuk sesiapa. Itu dalam bahasa Melayu. Kalau dalam bahasa Arab, khusus untuk ahli keluarga sahaja. Jadi siapa yang hari ini nak Allah SWT murahkan rezeki dia, tengok keluarga dia mana yang susah. Kalau semua keluarga yang senang tak apa, bagi hadiah. Hantar apa-apa, tuan-tuan. Baru ni makcik saya minta belikan sejadah. Saya pergi Mekah, dia minta belikan sejadah. Makcik saya yang bagi, bukan saya yang bagi ya. Jadi dia kata tolong tuliskan nama. Ada sejadah ada nama. Macam-macam ya. Ni semua isi saya ni.
letak kat gambar, letak kat perempuan kan suka kan, tak gambar, letak kat WhatsApp. Jadi makcik saya order lah. Dia kata bagi satu kat Pak Long, bagi satu kat Pak Ngah, bagi satu, semualah. Tak apa, nanti mami bayar semua. Jadi kita bagilah. Bagi. Agaknya Pak Long saya baru dapat semalam. Dia punya suka, tuan-tuan, dia mesej Ustaz Saiful Bahri. Dia kalau panggil Ustaz tu maksudnya dia kagum. Biasalah pakcik-pakcik kita ni, biasa panggil kita nama je. Kalau panggil Ustaz tu maksudnya dia gembira. Terima kasih dah banyak ingat kat Pak Long, bagi sejadah. Bukan saya bagi tuan-tuan, makcik saya bagi. Cuma sebab saya beli. Ingat kat Pak Long, belikan sejadah. Tuan tahu tak sejadah tu harga dia berapa? Sejadah tu harga dia lebih kurang 12-13 ringgit je. Bukanlah besar sangat, dia tarik panjang. Moga Allah SWT luahkan rezeki. Dan Pak Long saya ni jutawan tuan-tuan kaya. Minta maaf. Dan Pak Long saya ni seorang yang kaya. Jadi dia ni kaya. Maksudnya dapat sejadah belah-belah ringgit tu dia seronok sangat. Bukan soal apa yang kita bagi. Soalnya bila kita bagi tu dia ingat kita ni mengingati dia. Itu yang penting. Kita ni ingat daripada dia. Sebab tu dia gembira. Jadi bagi tuan-tuan. Tengok siapa masuk hospital, kadang-kadang ada keluarga kita masuk hospital kena minum susu. Susu tu mahal tuan-tuan. Saya baru tahu ni. Pakcik saya satu hari RM100 tuan-tuan. Harga dia RM90 lebih susu tu. Satu hari satu susu. Tuan-tuan kali 30 berapa? 3,000 tuan-tuan. Jadi kalau tak mampu belilah 2 susu. Hantar pos. Bagi. Bantu keluarga kita terlebih dahulu. Yang satu rahim. Jadi nak murah rezeki kena melabur tuan-tuan. Kita dengan Allah SWT, Allah SWT kata kita ni berbisnes dengan Allah. Nak murah rezeki kita kena berbisnes dengan Allah. Kita kena melabur, kena keluar sikit duit. Pada siapa? Terutama pada semua orang dan terutama orang yang paling rapat dengan kita. Itu kita kena ingat tuan-tuan. Itu tuan-tuan kena yakin. Kalau Nabi cakap pasti akan jadi. Tuan-tuan cuba. Tuan-tuan cuba. Cari mana-mana keluarga susah, tolong. Tuan-tuan akan nampak kesannya selepas itu. Allah SWT akan murahkan rezeki kita di dunia dan akan murahkan rezeki di akhirat. Jadi apakah hikmah tuan-tuan pemberian ni? Apakah hikmah pemberian? Apakah hikmah pemberian? Yang pertama tuan-tuan, dengan memberi akan meningkatkan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW bersabda tahabu. Maksudnya apa? Kamu sering bertukar-tukar hadiah, kamu akan bertambah kasih sayang. Bagi hadiah. Kalau ada keluarga kita, isteri kita marah, bagi hadiah tuan-tuan. Biarlah dia tak terima, tapi dia akan makin sayang. Kadang-kadang tengah marah, beli hadiah bagi. Terima kasih. Ini hadiah saya untuk awak. Bagi. Kalau tuan-tuan tak nak cakap tengah merajuk tuan-tuan, post je, suruh post. Jangan cakap. Dia buka tengok hadiah daripada suami dia, sonok. Sesiapa keluarga kita marah, bagi hadiah. Kita buat macam tu. Bagi hadiah. Yang pertama apa? Yang pertama, hadiah itu akan menyebabkan kasih sayang semakin kuat. Jadi yang kedua, hadiah itu akan menghilangkan perasaan dengki dan dendam. Kadang-kadang orang ni dengki kita. Dia tak suka kita. Dia dengki kita. Dia benci kita. Tapi dengan sebab kita bagi hadiah, maka dia sayang pada kita. Hilang rasa benci. Nabi Muhammad SAW bersabda apa sabda Nabi? Bertukar-tukarlah hadiah kerana sesungguhnya hadiah Rasulullah kerana sesungguhnya ianya akan menghilangkan dengki dan dendam. Jadi kalau tengok orang dengki kita, dia tak dapat, kita dapat, dia dengki kita kan? Selalu cerita buruk belakang kita, jangan marah tuan-tuan, bagi hadiah. Jangan marah, bagi hadiah. InsyaAllah lama-lama akan elok tuan-tuan. Lama-lama akan elok. Tanya keadaan dia macam mana dan sebagainya. InsyaAllah lama-lama akan elok. Saya ada seorang kawan, ni kisah last sebelum habis. Kawan ni tuan-tuan, dia marah sikit, dia kecil hati dengan saya. Lama, bertahun-tahun kecil hati dengan saya.
tak bertegur apa semua kan. Dalam keadaan dia ada hutang saya, dekat 2,000 lebih hutang. Tu masalah. Kau marah, aku marah lah, masalahnya kau hutang aku bayar lah. Dah tak jumpa lama tuan-tuan. Jadi satu hari dia ada masalah, isteri dia ada gangguan. Saya pun kontak dia, apa khabar, mesej lah. Apa khabar, sihat ke, macam mana keadaan isteri, okey ke. Saya bagi ni bapak motor saya, pandai bubat. Kebetulan isteri tinggal Temerloh. Nanti boleh bawa kat Temerloh jumpa. Tanya khabar, kan. Tanya khabar, bagi hadiah, tanya khabar, bagi hadiah, tiba-tiba dia bank in dia 1,000 lebih tuan-tuan. Nampak tak? Maksudnya, dia bukan tak nak bayar, dia nak bayar. Tapi dia geram begitu. Tapi bila kita tanya khabar, kita bagi hadiah, dan sekali hilang dendam. Sekarang ni jadi baik tuan-tuan. Dulu kalau saya WhatsApp kat grup, dia tak pernah balas WhatsApp saya. Sekarang balas dah. Dah macam tidak ada apa-apa. Jadi itulah hikmah kalau kita mendengar arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ada masalah kita jangan jawab. Jangan bertengkar, jangan lawan sebab tak semua orang boleh terima kesalahan dia. Tapi untuk menghilangkan masalah dengan orang yang tak boleh bincang ni, buatlah apa yang Nabi ajar, bagilah hadiah. Cukuplah setakat ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.